Seperti tetap mataku cerah, kita menyerah semua halangan dan berbahaya semangatku. Marah dengan suaraku bersama jangan walaupun tiada yang bersunyi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang tua yang kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap petang. Aku cuba terbang tanpa aku dalam hutan semua rimau. Aku serang ikat tangan masuk gerakan. Aku masih boleh tendang belakang. Aku tak lengah kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kena tempat, tua kami kurang jadi lebih kecepat. Walaupun satu dua gerak kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang berkiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Walaupun tiada yang bersunyi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita. Sama-sama kita, kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang tua yang kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Hai kepada viewers Jewel Malaysia. Selamat kembali kepada kita sekali lagi pada malam ini untuk rancangan Jewel Let's Talk Series episod yang ke-9. Okey, jadi sebelum tu saya ingin memohon 10 jari menyusun dan memohon maaf kepada anda semua bahawasanya sepatutnya kan yang macam anda tahu sepatutnya episod 9 ni adalah slot untuk JKM. Tetapi disebabkan oleh ada beberapa kekangan yang berlaku, kita tak dapat nak slotkan JKM untuk episod malam ini. Tetapi jangan risau, okey, kita akan cuba bawakan JKM di lain hari. Okey, pada malam ini kita mengumpulkan pasukan-pasukan case management Jewel Team. Johor Women's League. Alright, jadi pada malam ini anda ada Wonder Woman daripada Johor Women's League. Dan kita semua akan menceritakan kisahnya bagaimana Jewel membantu mereka yang memerlukan bantuan di luar sana, especially dengan sekarang keadaan COVID-19 kan, dalam keadaan pandemik ni susah untuk kita bergerak ke sana kemari, dengan tak boleh merentas daerah, tak boleh merentas negerinya. Jadi pada malam ini kita akan menceritakan macam mana kita membantu berlakunya perentasan negeri tersebut. Okey. Sebelum saya
bercakap dengan lebih lagi, saya ingin menjemput kita punya tetamu jemputan pada malam ini, iaitu Puan Hailani dan juga Miss Karen. Hai! Hai Akila. Hai, okey. Saya rasa mungkin ada berlaku sedikit masalah teknikal di bahagian Puan Hailani. Tetapi jangan risau. Okey. Saya akan memperkenalkan wanita-wanita hebat kita pada malam ini. Iaitu kita mulakan dengan Miss Karen. Okey. Miss Karen mempunyai pengalaman di dalam various fields of this NGO lah, social activist. She has been in the social activist punya field for more than 20 years. Banyak pengalaman dia kita boleh belajar dan kita boleh tahu apa yang dia dah buat selama ni lah. Alright, kita boleh belajar daripada dia. Kemudian kita ada Puan Hailani Alip. Beliau merupakan lay counsellor yang mendapat training daripada Jabatan Wanita, Pembangunan Wanita dan Keluarga. Okey. So Puan Lani dah dapatkan dia punya training di bawah JPW dan sangat-sangat menggunakan teknik yang dia telah pelajari dalam membantu kita punya klien-klien Jewel. Okey. Saya pula, okey, saya rasa anda semua mungkin kenal saya siapa sebab daripada episod 1 hari tu kan. Okey, saya Akila Sam, saya merupakan seorang pegawai psikologi dan saya mempunyai saya punya psychological consultant sendirilah di dalam klinik swasta, dalam GP klinik di Klinik Kamal Tampoi Johor Bahru. Okey. Jadi kami bertiga ni, okey, persamaan kami adalah apabila berlakunya sesuatu kes kecemasan, okey, mangsa akan pergi ke kita dulu. Kita akan buat screening dulu, kita akan assess dulu dan kemudian kita akan bantu mereka untuk ke mana lagi. Itulah persamaan kita. Okey, sebab tu kita dinamakan sebagai case management team untuk Johor Women's League. Okey, Kak Lani masih belum masuk lagi ke? Alright. Okey, tak apa. Kita tunggu Puan Lani masuk. Sementara tu jadi saya akan mulakanlah dengan case sharing pertama oleh Miss Karen. Pada malam ini kita ada 3 jenis case yang kita akan sharekan dan 3-3 jenis ni mempunyai perbezaan yang lain-lain lah dan ada keunikannya lain-lain. Persamaannya hanyalah ketiga-tiga case ni kita mengutamakan perkasaan terhadap wanita dan kita utamakan keselamatan kepada kanak-kanak yang pernah menjadi mangsa penderaan. Specifically gangguan seksual. Okey. Jadi Miss Karen dia akan menceritakan mengenai kisah seorang wanita yang mendera anaknya seramai 5 orang. Betul lah Miss Karen 5 orang? Suami dia dera dia dan anak dia 5 orang. Okey. Suaminya telah mendera wanita ini dan anaknya selama 5 orang. Dan 2 hari mereka tak dapat makanan dan minuman dan kemudiannya kes mereka dilaporkan oleh anti kepada kanak-kanak tersebut dan Miss Karen telah datang untuk ops menyelamat. Kita panggil sebagai operasi menyelamat. Jadi di sini saya pass over to you Miss Karen untuk menceritakan apakah cabarannya dalam menyelamatkan mangsa. Okey? Okay, thank you Akila. Hi viewers. Okay, kes tu kan memang betul-betul mencabar lah sebab satu jarak daripada tempat saya ke tempat mangsa tu memang jauh dan waktu tu saya baru keluar hospital tau. Lepas tu bila dapat panggilan daripada aunty dia, dia minta tolong selamatkan anak buah dia dengan kepada anak buah dia tu, saya pergi balai, saya buat laporan polis kat balai sebab saya takut nak pergi seorang sebab laki dia memang kaki pemabuk. Jadi saya pergi balai dengan bantuan 2 anggota polis kat situ, memang betul-betul bantu saya. Kita pergi ke rumah dia. Bila kita pergi ke rumah dia tu, wife dia buka, mangsa tu buka. Bila I tengok dia I dah takut. She is so skinny, kurus, kering. Lepas tu dia botak. Suami dia botakkan dia. Lepas tu bila saya minta dia buka pintu sebab saya nak berbincang,
Mula-mula husband dia tak bagi. Lepas tu bila dua anggota polis yang ada bersama saya tu cakap, "Encik tolong buka sebab puan ni nak berbincang dengan encik sebelum kita ambil tindakan." Lepas tu bila saya masuk tu baru saya dapat peluang nak bercakap dengan suami dia. Memang dia betul-betul keras tak nak bagi wife dia keluar lah. Tujuan saya pergi tu, first saya nak bawa keluar isteri dia dengan anak-anak dia untuk bawa ke balai untuk kita siasat. Sebab kita tak boleh just depend pada satu story daripada aunty dia je kan. Jadi saya nak bawa dia keluar. Tapi cabaran nak bawa dia keluar tu memanglah sebab lelaki tu dia macam gangster sikit. Cara dia cakap pun memang menakutkan. Tapi kita berjaya lah bawa that lady dengan 5 anak dia pergi ke balai yang terdekat. Lepas tu yang paling susah hati bila sampai kat balai tu waktu tengah nak buat laporan polis tu, saya pandang belakang, saya tengok like they are so, anak dia tak terurus, anak perempuan dia dalam lingkungan 11-12 tahun, tak ada undergarment, dia orang tak ada pakaian-pakaian sepatutnya lah. Lepas tu bila berbincang baru kita dapat tahu yang mereka ni dah 2 hari tak makan. Lepas tu isteri dia memang mentally kena torture. Lepas tu husband dia akan akan have bersatu dengan isteri dia depan anak-anak dia tu, Akilah. Lepas tu bukan tu saja. Lepas tu bila kita berjaya bawa masuk this lady ni, saya bawa balik ke satu tempat. Kita bagi dia grace period lah 1 week untuk dia relax dulu. Kita buat satu laporan polis terhadap suami dia dan pihak polis berjaya tangkap suami dia lah because dia pernah pecahkan kepala isteri dia guna batu semua kan. Lepas tu kita melalui Jules, I tell you, pihak presiden kita Jules belikan semua barang keperluan. They don't even have bra, tak ada bra, tak ada panties. Lepas tu saya rasa kan zaman ni tak ada orang yang tak kenal KFC tau. Tapi budak-budak tu first bila I tanya apa nak makan, dia orang cakap, "Betul ke you nak bagi kita orang makan?" Dia tanya. Dalam kereta tu anak dia umur 4 tahun tanya saya sebab saya naik Grab, orang Grab tu tengah makan goreng pisang tau. Budak tu panggil saya, dia kata, "Boleh tak you minta kat dia sedikit makanan, saya lapar sangat." Lepas tu saya bawa dia orang, lepas tu lalu kat kawasan KFC, I offer lah, I tanya nak makan KFC tak? Dia orang boleh tanya KFC tu apa? Macam tu, that susah tau nak tengok budak-budak 5 orang daripada usia 13 tahun hingga 1 tahun. Lepas tu kita berjaya tempatkan that family pada satu pusat kanak-kanak. Anak-anak tu sekarang bagus, tengah belajar, mereka tengah makan 3 waktu. That is the great things you will have done lah. And then wanita ini bekerja di sebuah kilang lah. She is, dia dah settle diri dia lah. Kira dia dah move on dengan bantuan dan banyak program yang jual adakan like salah satu program tu adalah macam how to write a resume. She went for that course and then she is stable lah sekarang. Itu memang sedih lah. Dan itu one of the great thing that can be done during, ini baru seminggu sebelum MCO kita tahu. Cuba bayangkan kalau dalam MCO tu kita belum sempat nak selamatkan dia, mesti dia lalui lagi banyak torture. Dan perempuan ni pun suami dia pernah buat dia jualkan anak yang baru lahir semua tahu. Dahsyat pengalaman kita punya klien tu, Miss Karen. Ya, betul. Sorry tengah hujan, line tak clear. Ya betul, malam ni memang tengah hujan di seluruh negeri Johor. Jadi biasalah tu ada teknikal run, kita tak boleh nak kawal. Betul tak Kak Lani? Betul. Kejap dia okey, dia jadi Betul. Kan. Okey. Miss Karen, terima kasih kerana sharekan pengalaman anda tadi dan cabarannya memang susah apabila berlakunya penderaan ini di waktu MCO. Sebabnya kita semua pun memang tahu kan, semasa MCO ni lah yang krisis.
kes-kes krisis memang menaik secara mendadak. Bukannya setakat penderaan tetapi juga masalah mental. Betul kan? Ya Itulah betul. dia Dan punya cabaran adalah bila kita nak menyelamatkan mangsa penderaan. Especially tapi apabila penderaan tu lagi berlaku. sorry Akila, lagi satu, tetapi kan lagi satu yang betul-betul open our eyes lah, Jules lah kan. During pandemic ni, bila kita menyantuni lapisan masyarakat yang betul-betul perlukan bantuan, we still have our women gunakan like baju-baju lama, kain-kain lama, jadikan pad. Like they don't even have jadi macam sekali tu I pergi, time tu nak selamatkan lagi satu kes Jules kita juga. Pergi untuk tujuan tu, I tengok I tengah berdiri sebelum nak naik tangga tu, I tengok apa busuk sangat kat sini ni. So I fikir macam I toleh kiri kanan. Lepas tu saya tengok ada kain aja tengah sidai. Lepas tu I teringat, kain ni macam kain orang lama-lama je. Tanya kat orang tu, dia kata aku anak 5 orang perempuan, tak ada duit dek. Memang kita dah biasa pakai ni dah lama. Jadi melalui kita punya presiden dan Puan Tanam, kita berjaya bagi banyak orang pets tau. Jadi macam ni kita wanita masih banyak. Kita perlukan banyak sukarelawan juga tau untuk betul-betul turun padang untuk tolong wanita-wanita ni tau. Betul. Dan sebenarnya yang itu dia sangat memberikan satu pengajaran di mana walaupun kita rasa macam sebenarnya pet aja macam hal kecil kan? Tapi pada sesetengah orang hal tu sangat besar dan ianya sangat memerlukan. Okey. Baiklah. Kepada viewers kita pada malam ini, sekiranya anda ada apa-apa permasalahan yang anda ingin kongsikan ataupun mungkin anda ada nak minta tolong daripada kita ke daripada Johor Women's League ataupun ada soalan yang anda ingin tanyakan yang berkenaan dengan pekerjaan yang kita lakukan, bolehlah tanyakan dekat bahagian komen. Kita akan cuba jawab sebaiknya. Okey. Jadi saya akan proceed lah kepada Puan Hailani. Okey. Pada tahun ini kita telah digemparkan dengan satu kes seorang wanita. Sebenarnya kan benda ni saya akan cakap lah common sangat. Kita dengar wanita melahirkan anak lepas tu terus tinggalkan aja. Tak peduli. Dan kejadian ni berlaku di salah satu hospital di negeri Johor. Namun begitu kanak-kanak ini sangatlah orang kata bertuah kerana sejurus sahaja wanita ini melahirkan anaknya, dia buka mulut dekat doktor tu. Doktor nak tak anak ni? Saya tak nak. Dia memang terus nak tinggalkan anak tu. Dan doktor tersebut telah menghubungi pihak Jewel untuk membantu. Sebab lepas doktor tu bertanya lagi kenapa awak nak buang anak ni semua kan? Kenapa tak nak? Jadi kita dapat tahu bahawa sebenarnya anak itu adalah hasil daripada wanita ini kena rogol. Di mana sebenarnya kalau ikutkan ceritanya dia dilacurkanlah oleh bapanya sendiri. Dan dia tiada dokumentasi. So yang kes ni kita panggil dia ops dokumentasi. Lepas ni jangan pula kalau semua hospital ada kes rogol ataupun kes orang tinggalkan anak telefon kita Tak, kita bukan buat tu tau. Sebab bila kita selidik sebenarnya wanita ni dia adalah warga negara Malaysia tetapi tiada dokumentasi. Jadi Jiwa bantu untuk mendapatkan dokumentasi kad pengenalan diri kepada wanita tersebut dan juga anaknya. Kesian kan dah hidup selama 20 tahun je Kak Lani. 20 tahun betul. Tapi tiada pengenalan diri. Jadi orang ingat dia parti tapi sebenarnya dia adalah warga negara Malaysia kita. Jadi Betul. saya akan paskan kepada Kak Lani untuk menceritakan tentang kes ini. Silakan Kak Lani. Okay, terima kasih pada semua penonton pada malam ni. Dan malam ni saya sekali lagi bertuah untuk bersama-sama dengan anda untuk kita kongsi sama-sama pengalaman yang saya lalui semasa pandemik ni. Okey, kes yang kami handle ni ialah kes seorang perempuan muda berusia 20 tahun melahirkan anak di hospital. Dia dikatakan dia dirogol ataupun setelah kami selidik rupanya dia dilacurkan oleh bapa dia. Pada waktu tu dia melahirkan anak
di salah sebuah hospital di Johor, dan dia sangat bertuah lah berjumpa dengan salah seorang doktor yang sangat prihatin terhadap dia lah. So apa yang berlaku ialah dia tak ada dokumen dan dia dianggap sebagai pendatang, parti lah, kita panggil parti. So dalam dokumen tu dia tulis parti. So anak kecil ni tidak dianggap sebagai warga negara lah sebab mak dia pun parti, dan dia ditahan di hospital kerana baby ni sakit. Dan apa yang kami buat ialah selepas kami mendapat dapat laporan daripada doktor ni, so kami pun membuat soal siasat, selidik. Kami terpaksa melalui banyak laluan rintangan lah kiranya untuk sampai kami berjaya mendapatkan maklumat daripada maklumat tentang keluarga budak perempuan ni. Dan kami tracking ni dalam lebih kurang dalam sebulan kami lakukan kerja ni. Kami terpaksa melalui pergi dari bawah lagi kita track kat mana keluarga dia, kita track mana nenek dia, kat mana ada bapa dia ada ke tidak, di mana dia dilahirkan. Kemudian kami sampai ke satu tahap terakhir kami berjaya mencari ibunya yang selama ni 20 tahun dia tak pernah berjumpa. Okey, pada waktu tu saya berjaya menelpon ibu dia untuk dapatkan pencerahan lah. Dan alhamdulillah pada waktu tu ibu dia ada bagi tahu rupanya masa dia melahirkan anak ni dia ada surat beranak. Dia ada surat beranak dan bila kita tracking balik dalam JPN memang ada. So kami bawa ibunya turun ke Johor Bahru dan kami jalankan, kami membuat dokumentasi untuk budak perempuan ni dan ibu dia. Dan apa yang Jules buat ialah kami mengeluarkan belanja yang besar juga untuk keluarga ini, untuk budak yang baru melahirkan ini. Okey, di mana untuk mengeluarkan bayi ni saja dari hospital, kami terpaksa meletakkan cagaran, sebahagian wang yang besar untuk meletakkan cagaran di sana. Sebab dia dianggap sebagai parti dan tak ada dokumen, kami terpaksa letakkan, mula-mula mereka minta dalam 13,000, kami melalui konsultasi dengan pihak hospital, kami meletakkan cagaran sebanyak RM1,000. Okey. Dan kami mengeluarkan bayi tu selepas 2 bulan. Kerana sudah terlalu lama dalam tu dan bil makin tinggi. Dan melalui dana-dana yang kami dapat inilah di dalam Jules, dan dana inilah kami gunakan untuk keluarga yang terlibat dalam masalah ni. So kita berbalik pada ibu dia tadi. Selepas kami berjaya menemui ibu dia, kami membawa turun kemari dan kami telah mendapatkan pencerahan daripada pihak JPN. Dan mereka telah telah melakukan banyak interview antara dua beranak ni. Dan terakhir sekali lepas kami tak berjaya untuk mendapatkan secara secepat-cepat dalam masa 2 minggu sepatutnya tempoh tu kita dapatkan pengesahan, kami terpaksa juga membuat DNA test. DNA test ni antara ibu dengan anak untuk pengesahan antara ibu dan anak ni. Dan DNA test ni sangat mahal muncullah dia dua beranak je yang kena. Okey. Selepas membuat DNA test ni dan dah berjaya, kami baru saja mendapat berita daripada JPN mengesahkan mereka berdua adalah anak beranak. Dan alhamdulillah sekarang gadis yang melahirkan ini dalam proses untuk mendapatkan IC dia, dan kemudian kami akan seterusnya mendapatkan surat beranak untuk anak dia. Begitulah perjalanan yang kami uruskan untuk, kalau yang macam kita panggil stateless lah. Padahal dia adalah orang Malaysia tapi dia stateless disebabkan berlaku perceraian daripada bukan perceraian, bapanya membawa lari anak dia daripada umur 1 tahun masa tu. Dan ibu dia ingatkan anak dia dah hilang, tak pernah akan jumpa, dan dia tak menjangkakan dia akan bertemu balik anak dia dalam selepas 20 tahun.
itu sesuatu yang sangat sentuh hati lah. Melihatkan anak dan ibu bertemu balik, itu sangat-sangat menyentuh hati kami. Dan kami bersyukurlah dalam apa yang kami lakukan ni, kami dapat menggembirakan hati keluarga, dapat menyatukan keluarga semula. InsyaAllah lah kami juga dalam proses untuk mendapatkan IC dia dan dia boleh menjadi warga negara Malaysia dan dia bebas untuk mendapatkan hak dia di dalam Malaysia. Okey, baiklah. Terima kasih Kak Lani atas perkongsian tadi. Okey. Jadi sekarang anda semua dah dengar kan 2 case sharing yang dilakukan oleh Miss Karen dan juga Puan Hailani Alip. Okey, kita semua berada di dalam satu case management team lah under Johor Women's League. Okey, sekali lagi saya nak bagi tahu memang selalunya Jiwal akan dapat panggilan daripada mereka-mereka yang memerlukan kita punya khidmat. Okey, tetapi setiap panggilan itu akan di-screen dia punya priority dan adakah ianya berkait dengan objektif Johor Women's League. Okey, Pertubuhan Pergerakan Wanita Johor, objektif kita adalah untuk memperkasakan hak wanita. Jadi di mana apabila sesuatu kes itu melibatkan wanita ditindas, kita cuba untuk membantu wanita tersebut bangkit semula. Di sini saya nak fahamkan anda semua, kita bukannya uruskan kes penderaan domestic violence bukan. Sebab kadang-kadang orang confuse. Dia akan ingat apabila kita memperkasakan wanita maksudnya kita involve dengan domestic violence case. So saya nak nak menekankan bahawa domestic violence case tu bukanlah kita punya focus point. Tetapi ianya tidak bermakna kita akan pandang sebelah mata juga pada kes-kes domestic violence. Sekiranya kes tersebut melibatkan kanak-kanak, kita akan cuba untuk intervensi ataupun proses menyelamatkan macam tadi yang Miss Karen punya kes, kita panggil ops menyelamat. Nampak macam domestic violence kan? Okey. Memang betul ianya domestic violence tetapi melibatkan anak-anak yang kecil sampai 5 orang. Maksudnya bukannya wanita sahajalah yang diderakan ataupun dicederakan. Sekiranya kita dapat kes domestic violence, kita akan referkan kepada NGO lain yang memang membantu dalam kes domestic violence tadi. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, objektif kita adalah untuk protect the children. Okey, kita ingin melindungi kanak-kanak daripada penderaan, specifically penderaan gangguan seksual. Okey. Macam saya cakap tadi lah, bila kita dapat call case, kita akan screen. Anak ni kena dera. Tapi penderaan apa tu? Adakah fizikal? Adakah neglect? Ataupun gangguan seksual. Jadi saya akan buat case sharing, di mana saya selalunya ditugaskan di dalam menghandlekan kes-kes gangguan seksual lah. Jadi saya punya tema adalah ops pelaporan. Sekiranya anda perlu melaporkan dan perlu intervensi dari segi healing terapi, di situ saya akan ambil dan mengemudi kes tersebut lah. Macam tadi Miss Karen dia menyelamatkan, Puan Hailani dia lebih kepada lay counselling dan lebih kepada dokumentasi. Sebenarnya kita pun memang ada banyak juga kes domestic violence yang sampai ke Puan Hailani. Dia sahaja yang boleh tahan. Nanti kita share yang itu. Yang tu Miss Karen pun ada. Dia nak share. Sebab sebenarnya malam ni kita tak adalah nak sharekan semua kes kita yang orang kata success story saja. Kita juga akan sharekan bagaimana mengendalikan kes ni sebagai seorang sukarelawan adalah sangat memenatkan. Dari segi mental, dari segi fizikal, kita banyak kena berkorban. So ini bukanlah satu perkara yang mudah, tetapi sebagai satu masyarakat, apa salahnya sekiranya kita membantu jiran kita dekat sebelah je. Jadi pada malam ini Jiwa ingin menekankan kepada anda semua betapa pentingnya volunteerism ini di dalam masyarakat kita. Saya tak minta anda bantu semua orang, tapi sekurang-kurangnya bantulah mereka yang berada di dalam keluarga kita dan jiran kita. Orang kata rukun tetangga ni. Hidup ni kalau boleh kita nak berkawan-kawan lah, berteman-teman. Sebab kita nak hidup sebagai satu masyarakat. Jangan jadi seperti
katak di bawah tempurung yang tak ambil kisah tentang hal yang berlaku dekat jiran sebelah, tiba-tiba besok dah masuk metro dah, anak jiran sebelah mati kena dera ke, kita tak nak macam tu. Sekiranya anda dapat membantu mereka, pada malam ini saya akan mengajar anda macam mana untuk membantu mereka. Okey, sebelum saya cerita tentang kes saya tadi, kita iklan sekejap. Okey, pihak Johor Women's League ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Malaysian Women Marathon atas usaha jayanya mengorganize the kebayaran. Jadi kami ingin mengambil iklan sedikit untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sebentar ya. Okey, jadi itulah tadi kepada wakil Malaysian Women Marathon, sekiranya anda menyaksikan kita punya live pada malam ini, terima kasih. Mana pergi Karen? Alamak. Okey, tak apa. Karen hilang. Saya rasa ni hujan. Memang masalah hujan, kita tak dapat nak mengawal cuaca. Jadi anda semua bertenang. Okey. Jadi sekarang tibalah masanya untuk saya sharekan kepada anda kes jiwa yang pernah saya santuni, especially kes yang terbaru ni lah, dan saya akan mengambil juga peluang ini untuk mengajar anda apakah yang boleh dilakukan sekiranya perkara yang sama berlaku di kawasan perumahan anda. Okey. Kes saya, nama operasinya adalah operasi pelaporan. Jadi apa yang anda belajar daripada episod 1, episod 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke episod 8. Okey, adalah mengenai bagaimana untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak ataupun gangguan seksual kanak-kanak. Jadi kes yang saya nak share malam ni adalah tentang seorang kanak-kanak yang berumur 14 tahun dicabul oleh sepupunya yang berumur 15 tahun. Jadi kalau anda nampak dekat sini, kedua-dua kes ini, kanak-kanak tersebut adalah kanak-kanak di bawah umur. Jadi semasa saya dapat panggilan daripada ibu mangsa sangat stres dan sangat susah hati dengan kejadian tersebut. Sebabnya, kenapa ibu mangsa sangat stres, sangat sedih, rasa macam meruntun sangat jiwa dia kerana kanak-kanak tadi pernah beritahu kepada ibunya perbuatan ini telah berlakulah dahulu, di mana dia merasakan sentuhan yang tidak selamat, yang telah berlaku ke atas dirinya. Dia telah dicabul. Tetapi ibunya kata, tak mungkin lah macam gitu. Kenapa awak ni tak nak layan awak punya cousin macam gitu? Tak baik tau. Tetamu datang ni, layanlah dia. Sebenarnya keluarga mangsa dah pun perasan perubahan tingkah laku oleh mangsa ni, di mana dia mengelak daripada melayan sepupunya apabila sepupunya datang ke rumah. Jadi apa yang mangsa ni telah buat, mangsa ni sangat-sangat berani dan saya boleh katakan kes ni sebenarnya 1 dalam 100 mangsa yang berani merakam. Dia sendiri telah set up telefon dia dan dia pura-pura tidur dan perkara tersebut telah merakam perlakuan cabul tersebut. Dan dengan rakaman inilah dia telah menunjukkan kepada ibu dan ahli keluarganya yang pada awalnya tidak percaya tentang ceritanya. Jadi mereka semua pun geram, sakit hati. Kalau ikutkan memang time tu juga nak bawa
kes ni ke report polis. Okey. Tapi komplikasi kes ni adalah apabila perkara tersebut, perkara pencabulan ini berlaku dalam ahli keluarga, sebaik-baiknya kita cuba nak tutup malu keluarga. Betul tak? Kan? Benda ni bukan satu perkara yang mudah. Ianya sangat trauma, bukan setakat kepada mangsa tetapi juga kepada ahli keluarga yang lain. Nak buat report polis, rasa bersalah. Tapi tak nak buat report polis, takut lagi teruk perkara ini terjadi. Jadi datanglah keluarga tu datang berjumpa dengan saya, dan disebabkan macam saya cakap tadi, mangsa adalah di bawah umur dan suspek juga adalah di bawah umur. Okey. Saya telah meminta untuk berjumpa dengan suspek. Dan apabila saya berjumpa dengan suspek tadi, memang suspek ni menunjukkan satu, orang kata macam misconduct behaviour lah, di mana dia melakukan sesuatu perkara yang salah tetapi dia tidak merasakan perkara itu adalah salah. Jadi daripada situ saya tanya lagi sekali lah kepada keluarga, sama ada nak buat laporan polis ataupun nak buat kaunseling dahulu. Dan keluarga ni memang sangat-sangat, orang kata, kalau boleh kita nak rehabilitasi. Kita tak nak terus menghukum. Kerana suspek yang berumur 15 tahun ni tadi, sekiranya kita membuat laporan polis, dia akan dihukum seperti orang dewasa. Dia akan ditahan reman seperti orang dewasa, walaupun adalah kanak-kanak. Okay, dan dia akan dilayan seperti penjenayah orang dewasa. Jadi, keluarga tadi kalau boleh dia kata, kita nak cuba bendung perkara ini daripada berlaku, dan mungkin ini adalah kesalahan pertama yang boleh dimaafkan. Okay, jadi kita cuba dengan berjumpa dengan saya, dan kemudian saya referkan kepada hospital dalam negeri Johor lah untuk dia berjumpa dengan pakar psikiatri kanak-kanak. Okay, mendapatkan kaunseling dekat situ. Okay. Jadi 6 bulan kemudian, sebab ni kes ni berlaku awal tahun hari tu masa MCO. Masa MCO baru start bulan 3. Sebab tu saya bila nak jumpa appointment dengan saya pun saya dah susah sikit pasal nak kena ikut SOP semua, macam tak boleh nak walk in lah ke klinik. Itu yang ibu ni tadi susah nak tidur sebab dia call saya dia cuma dapat appointment tu 1 minggu selepas dia call saya. Okay, dan kemudian saya jumpa suspek tu pun 1 minggu selepas saya jumpa ahli keluarga tu. Sebab memang saya punya temu janji ni penuh lah. Okay. Jadi selepas 6 bulan kemudian mereka berjumpa sekali lagi di majlis perkahwinan. Okay. Dan dekat sini apa yang kita nampak daripada perlakuan mangsa, walaupun dia telah menerima rawatan terapi, tetapi dia masih mempunyai koleksi pornografi. So di sini ibu mangsa sangat susah hati. Dia sangat susah hati. Jadi dia kembali semula kepada Jiwal untuk bertanya, saya rasa kali ni saya nak buat laporan polis. Tapi macam biasa saya cakap apabila benda ni berlaku dalam keluarga, untuk membuat laporan polis ni bukan satu benda yang kita rasa macam senang je, jom kita pergi buat laporan polis. Mungkin sekiranya tak berlaku kat batang hidung kita sendiri kan, kita akan senang cakap macam tu. Tapi bila berlaku kat batang hidung kita sendiri, kita akan tahu betapa sakitnya hati, betapa susahnya kita nak bawa benda ni ke muka pengadilan. Okay. Jadi apa yang saya nasihatkan adalah untuk membuat covering report note lah, covering note kepada pihak polis, di mana sekiranya pada masa hadapan sesuatu yang tidak baik berlaku, sama ada dia merogoh seseorang ke, okay, ataupun dapat mangsa barulah, dan mangsa baru tu buka kes polis, baru akan ada, sebenarnya budak ni pernah ada kes cabul dulu. Okay. Tetapi apa yang kami puas hati adalah sebenarnya untuk kes ni, walaupun tiada siasatan dilakukan, okay, tetapi pihak pegawai penyiasat tersebut dia follow up, dia berjumpa dengan suspek. Memang dia tak tangkap, tapi dia berjumpa dengan suspek. Okay, ini adalah sesuatu yang kita kena demand daripada pihak polis. Bila kita jumpa pihak polis, kita kena cakap,
Saya nak melakukan macam gini. Ya, saya tidak mahu penyiasatan berlaku, tapi kalau boleh saya nak dia dapatkan kaunseling daripada pihak polis. Okey, jadi pihak polis akan cuba membantu. Itu adalah hak anda. Itu yang anda perlu tahu. Jadi pada malam ini saya ingin mengajar anda. Sekiranya berlaku, sorry, sekejap okey. Sekiranya berlaku penderaan ataupun anda mengesyaki berlakunya neglect, suspect of child sexual abuse ataupun ada kanak-kanak yang memberitahu anda sesuatu yang buruk telah berlaku kepada dia. Yang pertama sekali anda kena tenang. Kalau jiran-jiran dekat sebelah tu asyik dengar dia kena pukul je, apa yang anda boleh buat adalah telefon balai polis berdekatan. Untuk membuat pelaporan tidak semestinya kita kena pergi ke balai polis tersebut. Kita telefon saja. Saya tidak mengesyorkan talian no sebagai option yang pertama. Sebab talian no akan cakap apa yang saya cakap ni. Puan sila ke balai polis berdekatan untuk membuat report. Talian no tak tolong awak buat report. Dan talian no berada di bawah JKM. Jadi sekiranya anda ingin polis meronda, kita cakap meronda tau. Awak dapat bantu polis tu meronda kawasan tu pun, masa tu dah syukur, Alhamdulillah. Ada orang datang selamatkan saya. Telefon balai polis berdekatan, dia cakap, Tuan, saya rasa jiran sebelah saya ni macam bergaduh lah ataupun dia mabuk kot. Tuan tolong cekkan rumah dia. Kalau tak nak cakap bergaduh, awak cakap je lah macam mungkin dia mabuk ke apa ke, buat je cerita. Dan of course, polis tu akan ambil awak punya nama, siapa pelaporan, dekat mana alamat dan semua. Kalau boleh sebelum tak telefon cakap dengan tuan tu. Tolong jangan bagi tahu ya maklumat saya. Sepatutnya polis tu bila dia buat rondaan, dia tak bagi tahu tau maklumat anda. Sepatutnya. Kadang-kadang adalah yang dia pergi bagi tahu kan. Nanti kita jatuh kat belakang. Jadi yang pertama sekali macam saya nak cakap tadi, sebelum call polis tu kena tahu siapakah mangsa yang anda nak laporkan ni lah. Kalau boleh tahu mungkin kena, sebab tu tadi saya cakap, kalau boleh kita kenal jiran-jiran kita. Contohnya jiran kita tu ada 5 orang, so nama dia Sarah, Aminah dengan Afia. Lepas tu agaknya siapa yang menjerit sakai macam nak kena dera tu? Mungkin Afia, okey telefon. Nama dia Afia. Mungkin awak tak tahu semua, sebenarnya kalau tahu dia punya kad pengenalan ke, nombor telefon ke, nama penuh ke, bagus. Tapi since kita tak tahu, kita bagi je lokasi untuk polis tersebut bertindak dan membuat rondaan. Jadi sekarang saya akan pass balik kepada Miss Karen untuk menceritakan betapa mencabarnya mengendalikan kes yang, yelah, kadang-kadang ada kes yang very straightforward kan, kita tolong pun senang, happy. Ada kes yang sangat complicated dan lebih complicated daripada kes yang saya cerita tadi tu. Nanti saya pun cerita jugalah kes orang kata yang tak menjadi lah ni, kes yang tak menjadi. Miss Karen silakan. Okay, thank you Akila. Kes ni macam Akila cakap, kita sebagai sukarelawan ni banyak tahu dia punya atas jatuh, bawah bangun, macam tu banyak sangat lah sebenarnya. Okay, kes ni dia ni actually wanita ni seorang yang betul-betul nak cakap macam ni, she's very dedicated. Dia memang ada banyak kemampuan untuk majukan diri dia. Dia memang berkebolehan. Tapi saya rasa macam dia ni ada masalah daripada dia remaja lah. Macam tadi bila saya berbincang dengan Puan Akila tadi, Puan Akila pun cakap mungkin dia ada masalah daripada remaja. Wanita ni ada 4 orang anak. Dia berkahwin campur, tapi perkahwinan tu tak ikut aturan agama lah. Jadi itu satu isu kenapa, mungkin boleh dikatakan satu isu kenapa perempuan ni stres. Kedua, perempuan ni dia ajar anak-anak dia benda-benda yang tak patut. Macam minum arak, ambil cannabis. Reason dia, lebih baik saya ajar anak-anak saya sebelum
orang lain ajar anak saya. So if anak-anak saya dah cuba, mereka memang cuba benda tu daripada saya, which memang saya tak boleh terima langsung. Lepas tu perempuan ni pula dia cakap dia OCD. Tapi kalau there is few occasion bila dia stres sangat, dia panggil saya pukul 1 pagi, 2 pagi, saya lari, saya naik Grab, saya pergi rumah dia, tapi dia takkan buka pintu. Sejam, 2 jam saya tunggu kat situ sebab saya takut dia akan buat sesuatu pada anak-anak dia. Sebab dia memang suka pukul anak-anak dia, dan dia suka, she always threaten, you know. Dia akan cakap aku nak bunuh dia ni, aku nak bunuh dia ni. Jadi bila dapat panggilan daripada dia je pukul 2 pagi pun, saya macam tak selesa tau. Macam betul-betul tak selesa. Saya akan naik Grab pergi cari dia, tunggu kat pagar tu. Dia duduk satu apartmen. Bila tunggu kat pagar sebab tanpa kebenaran tak boleh masuk. Tunggulah kat situ sejam 2 jam, call. Lepas tu dia akan cakap, tak apalah, aku nak tidur, bye. So macam tu tau kita punya torture. Tapi saya bila saya involve dengan kes ni, tekanan perasaan saya memang tinggi lah. Sebab saya rasa macam diri saya terjebak dalam dia punya storyline tu sekali tau. Sebab dia kata dia boleh dengar suara, dia kata banyak benda lah syirik kat rumah tu tengah berlaku. Jadi saya pun mula terpengaruh. Kes ni memang ini semasa MCO tau kes ni. Saya nak bergerak pun susah kadang-kadang sebab anak dia menangis tengah malam, call cakap aunty mama pukul saya. Jadi saya nak lari kena call polis, kena minta kebenaran polis. Lepas tu polis cakap okey kat mana, polis pun pergi tunggu kat situ. Lepas tu bila polis buka pintu, suruh buka pintu, tak ada cerita. Dia cakap tak ada apa-apa pun. Macam tu macam payah betul tau. Until saya rasa macam saya memanglah tak boleh go through this case, saya bagi balik pada pihak Jules untuk handle kes ni saya sebab saya memang nak cakap stres, memang teramat stres lah. 2 pagi, 3 pagi lari takut anak orang mati, memang lah payah. Susah nak cakap lah Akila? Memang payah nak cakap. Ya, bila betul. cakap pun rasa stres, macam berpeluh pula saya. Sedih tu sedih lah. 4 anak tau. Nasib 4 anak takut tak terbela tau. Tapi bila kita macam sukarelawan ni turun padang, kadang-kadang kita punya stres pun kalau kita tak pergi program-program yang disediakan, memang payah kita nak kontrol. Then I have to come and see Akila also untuk dapatkan khidmat nasihat. Betul tak Kak Lani? Yes. Sebab memanglah sukarelawan ni memang bukan satu benda yang macam anybody can do. Memang challenge lah. Itu memang challenge sebenarnya. Tapi saya rasa macam Akila cakap tadi kan, Kak Lani kan, kita tak payah nak selamatkan satu kampung. Selamatkan jiran kat sebelah tu pun dah cukup bagus dah. Sebenarnya banyak orang bukan saja kes penderaan, tapi mental torture untuk sebab macam sekarang kita tengok during COVID ni, lepas pandemik ni, mana dengar pun bunuh diri. Jadi saya rasa macam memang saya sokong 100% lah cakap Puan Akila ni. Tak nak jaga satu kampung tak apa. Kita jaga jiran sebelah sudah. Kita dengar apa-apa kita call pun sudahlah. Itu dah berjasa sangat lah tu. Betul tak Puan Akila? Betul. Macam heroin kita kat atas tu, Kak Hailani tu, lagi terror. Dia selamatkan orang call polis dulu. Kan? Itulah. Kak Lani ni dia sampai dia boleh arahkan polis Itulah. Itu kes memang selit lah. Kak Lani ni. Tu macam apa-apa macam Akila cakap, jangan cari jabatan lain dulu, cari jabatan yang boleh meronda. Tu memang kena belajar banyak daripada Kak Ailani dengan Akila. Kak Lani, yang kes Kak Lani yang Kak Lani buat baru-baru ni memang bagus. Kak Lani share lah Kak Lani. Silakan Puan Hailani, Kak Lani. Yes, silakan. I share.
Okey. Kes ni baru berlaku dalam masa sebulan ni. Baru sangat berlaku dalam tempoh sebulan di mana saya mendapat call daripada satu pihak lagi, daripada pihak NGO juga untuk membantu seorang perempuan di kawasan pendalaman lah. Di mana dia juga di abuse, dia pukul bantai oleh suami dia bila mabuk. Setiap kali mabuk dia akan pukul bini dia. Dan pada hari yang betul-betul saya call perempuan ni, dia berada dalam bilik air sembunyi sebab suami dia dah mula mabuk. Dia sembunyi dengan anak dia yang baru berusia 4 tahun masa tu. Okey, anak dia baru 4 tahun. Okey, apa yang saya buat pada waktu tu, bila saya call dia, awak di mana? Saya tanya, dia kata saya dalam bilik air sembunyi dengan anak. Okey, so I call 999. Okey, melalui 999 ni, dia ambil panggilan saya dan dia terus sambungkan ke balai polis yang terdekat. Okey, dari sana bermulalah kami punya meminta bantuan lah. Okey, saya dapat bercakap dengan pegawai di balai polis yang terdekat tu. Saya bagi alamat rumah, saya bagi nama dia dengan tepat. So senang bila kita mendapat apa-apa kes, make sure alamat rumah tu betul. So senang pegawai polis ni nak pergi menyelamatkan. So bila saya minta bantuan daripada polis ni tadi, dia pun terus ke rumah yang saya bagi alamat tadi, dan di sana memang betul perempuan tu sembunyi dalam bilik air. Okey, dalam tempoh waktu masa kata polis nak datang tu, saya minta mangsa ni simpan semua dokumen dia. Saya kata kalau suami awak dah masih dalam keadaan mabuk dan tertidur, pergi ambil awak punya IC, surat beranak ke apa, sembunyikan dulu dalam beg, senang nak keluar rumah. Okey, waktu polis sampai, polis call saya balik. Okey, sekarang puan, saya ada di rumah mangsa. Kemana saya nak hantar mangsa ni? Saya cakap dengan polis tu, minta letak tempat yang selamat dulu sampai saya sampai nanti kepada mangsa. So, apa yang polis buat ialah bawa mangsa dan anak ke balai polis yang terdekat tu lah. So, bila sampai di sana, pegawai tu telefon saya balik menyatakan yang dia dah selamatkan mangsa dan sekarang berada di balai polis. Okay, kami sampai ke sana. Kami terus ke sana pada waktu malam tu juga, dan kami berbincang dengan polis, kami berbincang dengan mangsa, dan kami bagi cadangan apa nak buat lepas ni. Dan pada waktu tu, suami dia sampai, ada di balai polis yang sama. Okey, dalam keadaan yang mabuk, keadaan bau busuk, saya pun tak boleh tahan bau dia. Saya bercakap juga dengan suami dia, kami sebenarnya mencari jalan yang terbaik lah untuk awak berdua. Bukan kami sengaja nak pisahkan awak. Kami terpaksa selamatkan isteri dan anak awak dulu. Dia minta maaf, dia kata ini kali terakhir saya pukul bini saya tak akan buat lagi. Saya kata, saya pada khidmat kami, pada khidmat yang saya pernah lalui ni semua, benda-benda ni, kata-kata orang yang pemabuk dan kata-kata orang yang pengambil dadah ni, memang tak boleh pakai lah. Hari ni dia kata minta maaf, tak akan buat lagi. Besok lusa dia akan buat semula. So apa yang berlaku pada mangsa ni lah. Setiap hari dia akan dipukul. Setiap kali tu lah dia akan dipukul. Sampai badan dah kudus kering, sampai dalam keadaan yang takut. Dengan muka yang pucat lesi tu. So saya sangat tersentuh lah. Walaupun dia bukan seorang Islam, bukan seorang Melayu, berbangsa lain, tapi hati saya tersentuh sangat. Sebab dia sangat muda, kesian sangat pada dia. Dan lagi sedih ialah dia sebatang kara, tak ada keluarga. So kami ambil dia, selepas kami buat laporan di balai polis, kami ambil dia dan letakkan dia tempat yang selamat. Selepas 2 malam, kami transfer dia ke tempat yang lebih selesa, di mana dia boleh bekerja, mendapatkan pendapatan yang baik untuk anak dia, untuk besarkan anak dia. Dan dalam pada waktu tu, kami akan selalu call dan bertanya khabar dan memberikan, kita kena bagi dia kata-kata semangat untuk dia melalui hari-hari dia sebenarnya. Sampai satu tahap tu, dia rasa dia selesa. Dia rasa dia okey, saya dah okey hari ni. Dan dia boleh ketawa dan boleh senyum dan boleh bergaul dengan orang di sekeliling dia. Alhamdulillah. Dia sangat kuat sebenarnya, seorang wanita yang sangat kuat walaupun hari-hari dibantai, dipukul oleh suami dia. Tapi cita-cita dia tinggi untuk besarkan anak dia. Cita-cita dia nak bekerja, dia tak nak, dia kata dia tak suka nak bergantung hidup pada orang.
Dia tak nak minta belas kasihan orang. Dia kata, saya nak kerja, saya dapat gaji, saya nak belikan sesuatu anak sendiri, nak besarkan anak sendiri. Itu semangat dia. Itu semangat yang sangat kami sanjung lah. Sebab walaupun dia dalam keadaan macam tu kan, dia tetap juga sayangkan anak dia lah. Dan pada wanita yang di luar sana kalau melalui kejadian macam ni lah, tolong jangan berdiam diri. Tolong keluar. Tak kisahlah, pergilah buat laporan di balai polis yang terdekat. Buatlah berapa banyak kali pun laporan, buat saja. Asalkan awak buat, bila berlaku kejadian pukul bantai sampai menyayat hati sampai kalau katalah awak patah riuk badan awak bila awak dah buat pelaporan, tindakan akan diambil selanjutnya. Jadi jangan berdiam diri. Jangan lupa dengan nombor 999. 999 tu sangat penting dalam hidup awak sebenarnya. Call saja, minta bantuan paling dekat lah sebenarnya. Kalau macam 15999 tu agak makan masa jugalah. Kalau emergency call tu kalau 999 tu alhamdulillah lah. Saya dapat dalam masa 2 minit saja. 2 minit saja bantuan sampai kepada mangsa. Alhamdulillah. Dan sekarang dia pun dalam keadaan yang happy, dapat lalui hidup dengan baik. Itu cabaran-cabaran dia lah. Dan cabaran kami ialah membawa dia keluar dari kepompong dia. Tengah malam kami redah juga. Walaupun kami tahu tempatnya jauh, dalam pendalaman, tapi kami pergi juga sebabnya nyawa orang yang sedang terancam sangat berharga pada kami. Kanak-kanak yang kecil tu sangat berharga pada kami sebab dia adalah warisan kami, warisan negara masa hadapan. Macam itulah cerita dia sebenarnya. Alhamdulillah dia sekarang dah okey lah. Alhamdulillah. Okay, back to you Kila. Terima kasih Kak Lani atas sharing tadi. Wow, Kak Lani dah siap bagi kata-kata akhir dah dan harapan dia kepada kita punya viewers pada malam ni. Macam mana pula dengan you Karen? You ada tak you punya take home message yang you nak sampaikan dekat our viewers tonight? Sorry kejap Karen tak dengar. Aku Karen, yes, now dah dengar. Satu je lah. Okay, banyak orang ingat kerja jadi sukarelawan ni kita ada hampuan dia tau. Sebenarnya tak ada. Kita buat sebab kita rasa someone have to help. Jadi kita dahulukan diri kita dulu. Itu satu. Nombor dua, bila kita buat kerja sukarela ni banyak sangat risiko dan banyak sangat dugaan dengan cabaran yang kita semua lalui. Jadi kadang-kadang ada setengah orang tu ada setengah kes kita dapat we can finish it successfully. Ada setengah kes kita tak dapat buat as what we expected to do. Jadi kepada semua sukarelawan yang tengah bekerja ni, I say all the best and thank you. And kepada rasa nak jadi sukarelawan tu, tolonglah datang ke depan. Banyak lagi orang perlukan bantuan. Macam we do a bit, you do a bit, we can help to make it better lah, a better place for wanita and children actually. Not only that, macam what Puan Wakilah just now said, that one thing lah, saya memang, I pernah ada kawan I cakap dalam agama Islam tu, you all ada cakap 48 kiri, 48 kanan, 48 depan, 48 belakang tu kawasan perumahan you adalah you punya tanggungjawab. Jadi kita jagalah tanggungjawab kita. Ya Karen, betul sekali. Very good Karen. Okay. Alright. Okay. Jadi viewer pada malam ini ada tak nak tanya kita bertiga apa-apa? Manalah tahu ada soalan cepumas ke kan nak tanya. Kita boleh cuba jawab. Jadi sebelum saya habiskan kita punya talk pada malam ni, saya pun nak share lah my low moment
di mana kes yang saya cuba bantu tu tidak dapat diteruskan. Okay. Ada satu kes ni, seorang nenek Cina. Seorang nenek Cina datang berjumpa dengan saya dan dia ada masalah komunikasi. Apakah kekecewaan yang pernah dialami? Inilah. Okay. Inilah dia yang saya akan jawablah soalan ni. Apakah kekecewaan yang pernah dialami? Okay. Okay, ada satu kes saya yang telah berlaku pada tahun lepas. Ada dua kekecewaan, satu tahun lepas dan satu yang terkini lah. Okay. Persamaan kes ini adalah kedua-dua kes ini mangsa yang di sexually harass adalah kanak-kanak perempuan berumur 4 tahun. Okay. Untuk yang tahun lepas punya cerita, macam saya cakap tadi, seorang nenek Cina dia berjumpa dengan saya walaupun dia ada masalah language barrier. So pada awalnya dia minta nak berjumpa dengan seorang pakar psikiatris ataupun pakar psikologis, bukan pakar lah, psikologis lah, pegawai psikologis yang boleh Mandarin speaking. So bila saya dapat teks tu daripada rakan NGO, saya pun macam, okay, saya ada kenal psychiatrist punya Mandarin speaker, saya tolong set upkan lah, saya cakap macam gitu. Dan pada awalnya saya sendiri pun rasa macam, boleh ke tak boleh saya bawa kes ni, sebab saya sendiri pun tak berapa nak fasih bahasa Mandarin. Saya boleh faham sedikit apa yang orang katakan betul-betul dalam bahasa Mandarin, tetapi saya tak boleh membalas balik. Itu masalah saya. Jadi kita berjaya set up, saya berjaya call nenek ni cakap dalam bahasa Melayu walaupun susah, tapi kita set up dan kita berjumpa di satu klinik swasta, klinik psikiatris yang Mandarin speaker yang saya kenal lah. Okay, berjumpa. Jadi dekat situ, kenapa nenek ni nak jumpa dengan psikiatris? Okay, ceritanya cucunya berumur 4 tahun datang ke rumah dia seperti biasalah. Ibu bapa mereka telah bercerai. Okay, ibu bapa mereka telah bercerai. Jadi di mana di hari yang penjagaan bapaknya, neneknya ni yang menjagalah, sebabnya anak nenek ni bapak kepada cucu nenek ni tadi. Okay. Dia datang dan dia mengadu, dubur dia sakit. Dia mengadu nak kencing sakit, nak berak sakit. Okay. Jadi nenek ni pun macam kenapa kan? Tapi dia tak cakap. Okay. Second time datang lagi. Minggu yang hadapannya lah datang lagi. Sakit perut nenek, sakit perut. Nenek tanya lagi, kenapa? Cakap lah. Masih tak cakap lagi, diam. Tapi dah macam tak happy lah, budak tu tak happy kan. Okay. The next time, kali ketiga datang lagi. Masih lagi mengadu, buntut sakit. Kali ni adik dia pula. Adik kepada kanak-kanak perempuan tadi. Sama, usia mereka sama mereka ni lahir orang kata kembar tahun. Satu awal tahun, satu lagi hujung tahun. Okay. Jadi adik dia pula menangis, sakit perut, cakap buntut sakit. Dan akhirnya kakak cakap bahawa Koko memasukkan sesuatulah ke kemaluan mereka. Baru 4 tahun. Nenek tu terus terkejut dan terus bawa ke balai. Memang itu terus buat report. Memang nenek dia jenis yang macam tak ada tunggu-tunggu. Terus bawa pergi balai, buat report dan kemudian balai terus hantar ke hospital. Tetapi pada waktu tersebut mereka di daerah kecil. Jadi di hospital daerah kecil lah. Dan macam saya cakap tadi, mereka ada masalah bahasa. Nenek tu cakap, nanti polis macam, saya tak berapa nak faham sentence ni. Tapi kita cuba. Okay. Jadi daripada hospital daerah kecil tu dibawa transfer ke hospital besar. Dan doktor semua periksa. Memang betul ada orang kata kemasukan tapi tak tahu apa. Dan pada ketika tersebut, gogo yang dimaksudkan oleh kanak-kanak ni tadi adalah boyfriend kepada ibunya. Okay, itu klaim anak-anak ni lah. Dan ibunya marah habis-habisan. Dia kata, saya mana ada boyfriend? Sejak saya bercerai dengan anak awak ni. Tadi dah masih Mandarin lah saya dah translate kan dah. Saya hidup susah nak jaga anak ni semua ni. Saya mana ada boyfriend? Awak jangan nak menipu ni semua. Ni semua awak buat sebab awak ni
nakkan hak penjagaan kepada anak-anak saya. Awak nak rampas anak-anak saya. So berlakulah pergaduhan dekat situ. Okay. Dan anak kepada nenek ni tadi bapa kepada budak-budak tu memang langsung tak ambil pot. Dia tak percaya cakap anak dia dan dia tak percaya cakap mak dia. Dia lebih percaya kepada kata isteri dia di mana mak ni tadi nak merampas hak penjagaan anak-anak ni. Dan anak tu yang mengatakan, awak ni gila lah mak. Awak ni gila. Anak tu cakap mak tu gila. Dan disebabkan anak tu kata mak dia gila, mak dia ni sanggup nak membuktikan saya tak gila. Sanggup pergi ke ward psychiatrist HSA untuk membuat assessment, pergi ke hospital Permai untuk membuat assessment sebab dia nak mempertahankan cucu-cucu dia. Okay. Kes ni 2 tahun tau. Memang 2 tahun sampai kita jiwa pun tolong dia set up lawyer lah. Kita lawan. Tapi kita kalah. Kita kalah dengan mak dia. Sebab macam saya cakap tadi, dalam masa 2 tahun ni dia banyak pergi balai polis. Siasatan tadi kurang jelas disebabkan oleh statement yang kurang jelas daripada saksi. Dan apabila anak-anak ni kembali kepada mak dia terus dah tak bagi jumpa dengan nenek tu. Jadi kita pun dah tak boleh buat apa-apa. Mak dia pun dah cakap dekat anak tu, cakap macam ni, cakap macam ni, jangan cakap macam ni. Kalau awak cakap macam ni, saya tak bagi awak jumpa dengan nenek lagi. Macam dah ada berlaku ubutan lah dekat situ. Di mana anak ni tadi daripada awalnya nak memperjuangkan lah yang dia dicabul oleh katanya boyfriend kepada mak tu kan. Tapi mak sendiri tidak mengaku bahawa dia ada boyfriend. Anak kepada nenek tu, bapa kepada budak-budak tadi pula memang kata mak saya gila. Tapi kan bila kita dah pasang lawyer semua, rupa-rupanya kenapa bapa kepada budak-budak tadi sanggup cakap mak dia gila dan anak-anak dia gila adalah kerana dia ambil dadah. Jadi dia tak nak kes mahkamah tu akan selongkar dia punya segala-gala kes yang dia ada ambil dadah. Dan juga bukan seorang bapa yang bertanggungjawab lah. Tukar-tukar kerja, dia tak boleh bekerja dengan baik, memang ada masalah lah dekat situ kan. Jadi untuk bapa tu tutup kes yang dia ni bermasalah dan seorang peraih dadah, dia lagi prefer untuk cakap mak dia gila dan anak dia gila dan isteri dia tak bersalah. Jadi bagi je hak penjagaan tu kepada isteri, sebab tu kita kalah. Sebab tu kita kalah kes tu lah. Jadi saya sangat sedih sebab tak dapat buat apa-apa untuk nenek tu selain daripada memberikan dia support lah. Bila dia susah hati dia telefon. Walaupun saya tak faham dia cakap apa kan, kata itu. Saya pun macam tak apa, nenek you WhatsApp I sebab cakap susah nak faham. Kita susah nak macam itik dengan ayam kan, nak berbual susah. Jadi you WhatsApp saya. WhatsApp dalam Mandarin pun tak apa. Saya boleh translate. Tak ada masalah. Jadi kita berkomunikasi lah dalam Mandarin. Dia tulis macam gini, okay, saya Google Translate. Okay, saya reply macam gini, saya Google Translate, hantar balik. Itu kalau saya nak cepat. Tapi kalau saya ada masa, saya hantar kepada kawan saya dulu. Sebab kawan saya ni dia pandai Mandarin. Jadi dia tolong translatekan untuk saya. Lepas tu saya bagi tahu kawan saya nak jawab macam gini. Jadi kawan saya tuliskan, lepas tu saya kira kita berkomunikasi seperti itulah. Macam untuk dan di penghujungnya, nenek tadi dia ikhlas. Kita kalah kes ni. Dia sangat-sangat berterima kasih kepada Jewel dan kepada lawyer dan kepada rakan Jewel yang membantu dalam kes ni. Okay. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi pada kanak-kanak tu, tapi nenek tu dah kata, saya dah buat yang terbaik untuk cucu saya. Saya tak nak di masa lampau nanti cucu tu salahkan balik saya. Macam saya, kenapa awak tak memperjuangkan saya? Kenapa? Nenek tu dia tak nak macam gitu je. Dan saya dah cakap kat nenek tu, saya minta maaf, ini je perjalanan kita dan saya berharap bahawa cucu tu okey lah, maksudnya macam kita tak nak berfikir bahawa cucu tu akan ditrauma berkali-kali. Kita tak nak fikir macam tu. Sebab ianya sangat beruntun hati. Okay. Itu kes yang tahun lepas. Kes yang tahun ni terbaru,
kes kecemasan lah. Dia walk in dekat klinik saya. Sama kes juga. Dia baru sahaja dapat tahu anak dia dicabul oleh anak pengasuhnya. Anak dia 4 tahun. Dan anak pengasuh yang mencabul anak dia adalah berumur 30 tahun. 30 tahun. Lelaki tu, suspek tu. Mak dia datang. Dia cakap kat saya cuma nak awak confirmkan aja betul ke tak betul anak saya punya cerita ni. Sebab anak saya cerita dekat saya ni lain macam tau. Jadi saya tak sure. Saya nakkan confirmation daripada ni lah. Kalau awak boleh confirmkan. Awak cuba tanya anak saya ni kalau awak boleh confirmkan. Jadi saya buatkan kaedah play terapi dekat situ untuk berkomunikasi dengan anak dia dan role play apakah yang telah berlaku kepada anaknya, dan anaknya berceritalah dengan saya yang memang telah berlaku pencabulan dekat situ. Okey. Jadi bila dah dengar cerita tu, maknya pula kata, okey sekarang ni saya nak buat pemeriksaan pula. Betul ke tak ada berlaku hymen tear ke apa ke dekat anak saya. Saya nak cakap, saya nak report polis. Mak tu cakap, saya nak report polis. Tapi bapak dia berada dalam keadaan denial. Taklah, saya rasa anak saya buat cerita ni. Okey, yang ini saya cakap sangat normal. Tak ada mana-mana mak bapak yang bila dengar anak dia kata anak dia diperlakukan, diliwat ataupun dimoles, tak ada mana-mana mak bapak in the first place akan percaya cakap anak. Okay? Sebab kita semua percaya perkara-perkara yang baik je akan berlaku pada kita. Okay? Dan sekiranya anda berada dalam keadaan shock, denial, itu normal. Okay? Memang sangat normal untuk mak bapak menyalahkan balik kanak-kanak tersebut ataupun kata tak mungkin benda ni berlaku. Itu normal. Secara psychologically, anda berada di dalam keadaan shock. Dan apabila anda berada dalam shock, okay, trauma ni, dia absorb apa yang telah berlaku tu dan dia membuatkan satu dinding di mana anda akan berada di dalam keadaan denial. Tidak ingin mempercayai apakah yang telah berlaku. Itu adalah first step yang saya cakap normal. Jadi, saya tunggu parents tu 2 jam dekat dalam bilik saya. Bila dia tak percaya, mak dia dah menangis, bapak dia kata, saya rasa dia tipu. Sekejap. Macam gini dah doktor. Saya rasa apa yang anak saya cakap tu 100%, saya ambil 80% je. Mungkin 20% tu tak betul. Okey. Saya cakap, okey tak apa cik, tak apa puan. Saya ada masa, saya boleh tunggu anda. Saya tak ada masa, tapi saya bapak ada masa. Okey. Saya tunggu. Jadi saya berikan mereka space untuk mereka proses. Okey. Sebab nak proses benda ni berat. Bukannya benda yang senang untuk kita proses. Macam mana ianya mentally draining untuk keluarga mangsa proses. Macam itu jugalah sebenarnya saya ni pun kadang-kadang mentally draining juga. Sebab bila kita tengok ibu bapa berada dalam keadaan despair, macam tak percaya, denial. Normal people dia akan rasa macam, kenapa awak tak nak percaya cakap anak awak ni? Awak percayalah cakap anak awak ni, takkan anak awak ni nak menipu ke apa, okey? Kita tak boleh macam gitu. Kita tak boleh. Sebab kita tak boleh nak pressure. Sekarang ni mangsa tu bukan setakat anak-anak tapi juga kepada ibu bapa tadi. Okay. Jadi kes tu berlakunya berdolak dalik lah di antara maknya nak buat laporan polis, bapaknya tak nak buat laporan polis. Bapaknya asyik kata nanti malu kalau kita pergi cek tak betul. Nanti malu kalau kita pergi cek tak ada bukti nak dakwa. Nanti malu, asyik fikir pasal malu keluarga je lah bapaknya. Okey. Tapi besoknya saya tanya maknya, jadi ke tak nak pergi buat laporan polis ni? Jadi. Okey, kita pergi. Jadi cabarannya di sini adalah apabila pegawai penyiasat provoke patient saya tadilah. Okey. Kadang-kadang kita jumpa dengan pegawai yang baik. Kadang-kadang kita memang jumpa dengan pegawai yang tidak melalui training yang orang kata betul lah ni. Apa yang dia buat pun tak betul kepada keluarga mangsa saya. Dia provoke keluarga mangsa saya dan dia menakut-nakutkan keluarga mangsa saya. Dia mempermainkan emosi ibu dan bapa yang sedang berada dalam ketakutan. Dan dia telah membuatkan keluarga mangsa menarik laporan tadi. Saya rasa dalam mana-mana penceramahan daripada Tuan Syed Azmi, Dr. Siva, Datin Dr. Sheila, Dr. Farhanini dengan juga
Dr. Geshina Ayu. Kalau anda semua melihat semua episod akan kata memang akan ada beberapa penyiasat yang suruh kita tarik balik laporan. Memang ada polis yang tidak memberikan kerjasama dan mereka yang suruh kita tarik balik laporan. Itulah yang berlaku kepada kes yang terbaru ni. Dan saya kecewa. Saya menangis, saya terduduk. Tetapi ini adalah orang kata parts and parcel of doing volunteer work. Pekerjaan ni dia tak ada pun orang kata appreciation ke. Volunteerism ni dia tak ada pun macam I kena bayar ke apa ke. No, you just do it with all your heart because you want to make this world a better place. Okay. Not only for you but for your child, not only for your child but for your children. I ada anak, so of course I nak fikirkan I nak dunia yang lebih baik untuk anak-anak I. So that's why I buat this volunteer work. Macam I cakap tadi, I tak mengharapkan pun semua viewers kita tiba-tiba lepas nak buat volunteer work. Taklah tak. Buat mengikut kemampuan kita. Sebab pekerjaan ni adalah sangat mentally taxing, emotionally taxing. Kalau you tak debrief dengan baik, you akan take it too personally. You know, and kadang-kadang I pun nak give up. I macam, penat lah. I bukan yang kena bayar ke apa teman ni pergi buat balik polis, buat report ke, pergi hospital ke. I tak kena bayar tau. I tak kena bayar. So bila I dapat pegawai mangkuk macam tu, memang kita sakit hati tapi kita tak buat apa. Okay. Yeah, I just need to keep fighting untuk keadilan kanak-kanak kita. And we still carry on. Yeah, macam Puan Tanang cakap, we do our best and kita bertindak demi anak kita. Jadi saya harap anda semua, walaupun tak dapat membantu satu masyarakat ke, community ke, bantulah dalam keluarga anda. Bantulah anak saudara anda. Mungkin anak saudara anda sedang mengalami depression ke, tengah ada masalah dengan boyfriend ke apa ke. Kadang-kadang dalam keluarga sini susah tau dia nak orang kata ambil perhatian anak ni kan. Mungkin mak bapak ada masalah dengan anak. Jadi minta tolonglah dekat dia punya makcik ke pakcik ke. Cuba tanya. Cuba tanya awak punya anak saudara ni. Kira macam kita prihatin lah. Kita prihatin terhadap apa yang berlaku kat dalam keluarga dan jiran tetangga kita. Okay. Okay. So, kenapa tak ada soalan pada malam ni? Alright. Okay. Tak ada soalan pada malam ni. Karen, you ada apa-apa nak cakap? Any last word? Sedih. Sedih. Tapi saya sedih, saya suka gelak. Yes, there is a coping mechanism, Karen. And to all viewers out there, sekiranya anda sedih tapi you make a joke out of it, you bergelak, sebenarnya itu adalah coping mechanism kita lah sebagai seorang manusia. Okay. Alright. Okay, terima kasih sangat-sangat viewers yang berada bersama kami sampai sekarang. Kita dah terlebih masa. Okay. Saya ada satu lagi sharing khas untuk Malaysian Women Marathon dan khas juga untuk anda-anda semua yang mungkin ada join Malaysian Women Marathon, yang join kebayaran untuk bantu kita. Kami amat-amat memerlukan sokongan anda dan juga dana dekat dalam kita punya pertubuhan semakin apa Kak Lani kita nak cakap? Kan? Ya. Minta jasa baik anda semua untuk donate lah kepada kita di CIMB 8601567402. Jadi saya nak sharekan satu lagi makin susu. Okay. Sekejap share audio. Okay. Mungkin dah.
The Kebayaran oleh MWM. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan penghormatan dan penghargaan untuk para wanita. name is Liza Alip. On behalf of Jewel Malaysia, the team and I would like to thank Malaysian Women Marathon team for selecting Jewel Malaysia to be the beneficiaries of the Kebayaran this year in 2020. We are very grateful and we are very thankful to MWM and all the donors for raising the fund for the good deeds, and I ensure my team and I assure you that the money will go to the right people that needs the help. Thank you. And Thank you. Terima kasih semua. Okay. Thank you. Okay, thank you everyone. Thank you Kak Lani, thank you Karen, thank you all viewers. Minggu depan kita ada satu lagi episod. Okay? Jumpa anda sekali lagi di Senin hadapan pukul 7.45 malam. Saya nak bagi tahu. Pukul 7.45. Kita awal sikit untuk minggu hadapan. See you all. Bye. Thank you. Bye.